di Manjung, dan yang saya hormati Yang Berbahagia Tuan Haji Syamsul Ahmad, Pengurus Besar Jana Kuasa Manjung. Kalau kita lihat atas pentas semua, kita kata big gun lah. Maksudnya ada komitmen yang besar dari segi pengetua yang menguruskan sekolah menengah yang terbesar dalam kawasan Setiawan, pelajar yang terbanyak, ya, PPD. Kita ada banyak komitmen untuk mendayakan polisi untuk melahirkan lebih banyak murid yang cemerlang. Kalau kita tengok Jana Kuasa, hebat lagi, boleh menyalurkan bekalan ke hampir separuh semenanjung Malaysia. Inilah kehebatan. Tapi bagi saya, tuan-tuan dan puan yang di bawah lebih hebat, kerana boleh bangun awal pagi, boleh hadir mesyuarat PIBG, dan saya amat terharu sekali kerana tuan-tuan dan puan sanggup bersama dengan barisan sekolah untuk mendayakan program-program sekolah. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan. Saya juga minta maaf kerana sepatutnya jemputan ni 9.30, tapi sebenarnya saya berjanji dengan Datuk Zamriman yang di-Ketua Majlis Perpadanan Manjung. Itu sebab saya pun terkejut nampak Datin Nur Arita kat sini, sebab program dia pukul 9 ada tamu meeting. Saya kena bagi ceramah tentang isu semasa dan juga bajet 2015 dan juga pelaksanaan GST di MPM nanti. Itu sebabnya saya kena bagi ucapan berasnya dulu. Saya minta izin tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan saya hormati sekalian, setahu kita bantuan murid RM100 sudah diedarkan. Panduan Rakyat Satu Malaysia pun dalam jadual penyampaian, ya, oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Dan kita juga tahu ramai yang bimbang tentang keadaan ekonomi negara kita. Ramai yang kata nilai ringgit Malaysia menyusut. Tapi sekiranya kita tanya kepada cikgu-cikgu yang mengajar tingkatan 6 di dalam sekolah amal bersama, cikgu-cikgu pun tahu bahawa setiap perkara yang berlaku ada pro dan con. Maksudnya ada kelebihan dan juga ada kelemahan. Kalau kita kata ringgit Malaysia menyusut, maksudnya ekspor Malaysia ke luar negara akan meningkat kerana benda kita jadi murah. Apabila benda tu, barangan yang kita jual, yang kita pasar akan menjadi murah, lebih banyak pelaku yang akan datang dan membeli daripada kita. Dan itulah satu kebaikan. Ada juga kata minyak sekarang murah disebabkan keadaan dunia global yang kita tidak tahu besok hari sama ada harga minyak akan naik ataupun turun. Dan kita tidak boleh jangka sama ada minggu depan kita akan mengalami apa lagi cabaran-cabaran global ini. Sebab Malaysia adalah salah sebuah negara di kalangan negara lain, adalah 196 negara keseluruhan dalam dunia ini. Jadi Malaysia tidak boleh berdiri berseorangan. Kita ada banyak kerjasama dengan negara-negara lain. Itulah sebabnya kita wujudkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kita wujudkan World Bank, Bank Dunia, kita wujudkan ASEAN, dan juga kita wujudkan APEC dan sebagainya. Dan saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan, kita amat bersyukur disebabkan fundamental ekonomi kita yang stabil, yang menampakkan keterampilan pencapaian ekonomi tersebut, maka kita juga terpilih sebagai tuan rumah ASEAN Minister Meeting pada tahun ini, di mana ia akan bermula pada bulan Mac nanti. Dan sekarang kementerian-kementerian dan juga Perdana Menteri serta barisan-barisan ahli kabinet juga dengan bersungguh-sungguh untuk menjadikan mesyuarat ini sebagai satu mesyuarat yang boleh meninggalkan satu kesan ataupun impak yang sangat positif, yang sangat besar kepada rakyat kita. Tuan-tuan, ramai juga yang bertanya-tanya, adakah GST akan mempengaruhi kita? Sebenarnya sejak kita dilahirkan, sesiapa yang lahir sebelum 1972 itu memang tak ada lagi cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Tapi sesiapa yang lahir selepas 1972 dan masih hidup sehingga saat sekarang, kita
dikenakan cukai jualan. Tak kira dari segi tudung, dari segi baju, baju Melayu, baju kurung, seluar, kasut, termasuklah kerusi, meja, perabot, perkakas elektrik, semuanya dikenakan cukai jualan. Sekiranya kita pergi ke hotel, kita dikenakan cukai perkhidmatan. Apabila kita nak pergi Orient Star, kita nak pergi Horizon Garden, ada 6% cukai perkhidmatan. Cas perkhidmatan itu berlainan. Itu dikenakan oleh usaha restoran. Ramai orang tanya, adakah harga rumah akan naik selepas GST? Adakah harga makanan akan naik selepas GST? Tapi saya di sini ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan. Saya pernah tanya kepada pemaju perumahan, kalau tak ada GST, adakah harga rumah akan menurun setiap tahun? Tuan-tuan dan puan, fikirkan. Kalau tak ada GST, harga rumah akan naik ataupun turun? Kalau tak ada GST selama ini, harga makanan itu naik ataupun turun? Jadi persoalannya bukan sebab GST, bukan sebab harga minyak, tapi sebab pihak-pihak yang tertentu yang tidak bertanggungjawab, peniaga-peniaga tertentu yang ingin menggaup lebih banyak keuntungan, maka berlakunya ini masalah profit margin yang lebih tinggi, ya, di kalangan peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab. Saya bagi satu contoh. Kalau kita nak beli cola, satu tin cola, semua kedai kita pergi mesti harga yang berlainan. Kita boleh dapat beli cola dengan harga RM1.20 satu tin. Kita boleh dapat beli cola dengan harga RM1.50. Kalau kita pergi RCCT, KRA, kita beli satu cola dengan harga RM8, RM9, RM10. Kalau kita pergi Orient Star, RM12. Kalau kita pergi KFC, McDonald, nak minum satu gelas cola RM3.75. Tapi adakah cola ni masih sama? Adakah masih sama? Kandungannya sama, volumenya sama, tapi harganya berbeza. Itu bermaksud apabila GST dilaksanakan, saya minta tolong tuan-tuan dan puan-puan supaya kita mendidik anak kita belanja dengan bijak. Maksudnya kita kena cari barang yang kita perlu gunakan, yang kita amat perlukan, dan dari segi harganya adalah munasabah. Kita tak boleh ingat kita dekat duduk di Ahmad Mustamah, ada kedai Masjid Madura depan ni nak beli cola. Cola sini RM1, saya bagi contoh, ya, RM1.50. Kalau kita duduk di Kampung Sedang, Kampung sana jual RM1.80. Kalau kita Kayong Basika sampai Madura beli RM1.50, itu munasabah. Tapi kalau kita bawa kereta keluar dari Kampung Sedang datang sini, habis duit minyak semua sekala, maka itu adalah tidak munasabah. Walaupun dapat beli barang yang murah, tapi harga minyak, ya, duit minyak semua digunakan. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah kita katakan GST akan memberikan satu impak positif dan berpasangan ke dalam kehidupan kita. Kerana dari masa sekarang, apa yang kita ada, apa yang kita pakai sekarang dikenakan cukai jualan 10%. Dan mulai 1 April nanti, selepas penyerasan dibuat, semua barangan yang dijual hanya boleh dikenakan cukai jualan 6%. Itu sebabnya kalau kita nak beli kereta, tinggal 1 bulan, sabarlah sikit, ya. Kita jangkakan hujung bulan 4, awal bulan 4 pun mungkin ada stok lama lagi. Jadi mungkin hujung bulan 4 dan seterusnya kita akan lihat harga-harga kenderaan juga akan diselaraskan semula. Termasuklah harga-harga pakaian, harga-harga makanan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, mengapa kita perlukan cukai? Cukai digunakan untuk membina sekolah Ahmad Mustamah. Digunakan untuk memberi bantuan 100 Bantuan Rakyat 1 Malaysia. Cukai digunakan untuk wakil rakyat untuk memberi peruntukan. Dan cukai diikuti untuk membuat jalan raya, infrastruktur. Kita fikirkan balik, mengapa harga rumah yang kita duduk sekarang sudah naik harga?
Sekarang rumah-rumah dekat Lekir, dekat kampung-kampung pun semua naik harga, melambung tinggi. Sebab apa? Sebab kerajaan membina kemudahan infrastruktur yang boleh mentekatkan jaringan-jaringan antara kita satu sama lain dalam daerah Manjung dan juga dengan kawasan lain. Itu sebabnya kalau kita nak beli rumah, pemaju, kontraktor tu, developer dia akan tulis itu dalam brosur, dia tulis 5 minit sampai balai IPD, 5 minit sampai Bilin, 5 minit sampai AN Jasco, 5 minit sampai Ahmad Bersama, betul tak? Tapi semua kemudahan ini adalah diberikan kelulusan oleh kerajaan dan juga dibina oleh kerajaan. Dan itu sebabnya harga rumah kita naik apabila ada pembangunan di sekeliling kita. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan bahawa kita juga ada projek-projek mega yang akan masuk. Yang pertama, Lebuh-Raya Pantai Barat Selatan. Lebuh-Raya Pantai Barat Selatan sudah siap buat pengambilan tanah untuk Seksyen 9 dalam daerah Manjung kita. Dan saya percaya bahawa kerja itu akan bermula pada hujung tahun ini. Dan projek ini menelan kos sebanyak 5 bilion ringgit yang melibatkan lebih kurang dalam 232 kilometer. Apabila kita nak bertolak dari sini pergi KL lain kali, waktu perjalanan akan susut 50%. Kalau sekarang 3,5 jam, apabila siap pada tahun 2019 nanti, kita hanya pakai paling banyak pun 2 jam. Kalau kita bawa secara berhemah. Kalau kita bawa secara melulu, 1 jam lepas. Ya, tapi kemudahan ini kita sediakan dengan interchange. Ada 5 exit dekat daerah Manjung. Termasuklah di sebelah Johor Wakil Batu 14, termasuklah Batu 6 dekat sebelah Syah, Kamukok Tanah, dan juga kita ada interchange dekat Sungai Wangi, dekat Cangkat Cermin, dekat Beruas. Dan kawasan rehat juga akan dibina di dalam kawasan Setiawan, iaitu di depan Taman Lisa, di depan Sungai Wangi. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah projek mega yang kita laksanakan. Dan projek yang kedua adalah kerajaan juga meluluskan peruntukan sebanyak 60 juta ringgit untuk menaik taraf Hospital Seni Manjung, di mana kita perlukan perkhidmatan CT scan, perkhidmatan psikiatrik. Sekarang banyak stres. Manjung bukan lagi kampung. Manjung sekarang ada satu bandar, bandar maritim, bandar pelancongan, bandar untuk kita semua. Itu sebabnya Hospital Seri Manjung tengah dalam perjalanan untuk dinaik taraf, untuk buat psikiatrik, untuk membina lebih satu lagi ini Dewan Pembedahan, dan juga kita akan tambah kaki pesakit, dan juga kita akan bina pencawan elektrik yang lebih besar yang boleh menambung kegunaan bekalan oleh CT scan. Di mana sekarang kita nak pakai CT scan, kita perlu ke Ipoh, ataupun kita kena ke hospital pantai, ataupun kita pergi ke hospital Navy. Tapi untuk orang awam biasanya kita kena pergi ke Ipoh. Jadi kerajaan sudah luluskan peruntukan itu dan dijangka akan siap pada hujung 2017. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak lagi pembangunan yang dibawa oleh kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Saya yakin bahawa kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Samri Abdul Kadir dan juga Yang Berhormat Datuk Rashidi Ibrahim sebagai Agung Pasir Panjang, dan juga Yang Berbahagia Tan Sri Kong Johar yang kini memegang jawatan sebagai pengurusi Lembaga Pelabuhan Kelang, dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua sekalian, saya yakin pembangunan Lumut akan menjadi, orang kata kalau cakap kasar sikit, pembangunan Lumut akan lebih dahsyat dari sekarang. Maksudnya adalah lebih besar daripada apa yang ada dalam pemikiran kita. Dan itu sebabnya saya minta tolong tuan-tuan dan puan, supaya kita memastikan anak kita berjaya dalam pendidikan, berjaya dalam kurikulum, berjaya dalam kurikulum. Kerana inilah masanya untuk kita mendidik mereka, memberi ruang kepada mereka untuk membesar, memberi ruang kepada mereka untuk berjaya, dan seterusnya mereka akan kembali ke Lumut satu hari nanti untuk membantu pembangunan di kawasan sini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan, kepada puan pengetua, walaupun baru sahaja bertugas di sekolah ini, tapi saya kenal lama dengan Puan Hajar